Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita nak menyambung masih lagi di bab 3, iaitu kita nak menyambung faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan visi, misi dan objektif perniagaan. Jadi sebelum ni kita dah lihat titik pulang modal. Jadi hari ni kita nak lihat kepada faktor yang kedua, iaitu pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan ataupun grow, iaitu hasil yang meningkat. Jadi kalau kita ada pertumbuhan perniagaan, kita akan dapat lihat kepada hasil yang meningkat dari masa ke semasa. Jadi dalam perjalanan kita nak mencapai matlamat perniagaan kita dalam jangka panjang, kita akan lihat hasil penjualan kita akan meningkat. Jadi apabila hasil jualan kita meningkat, kita akan dapat lebih keuntungan. So keuntungan ini kita akan gunakan sebagai modal untuk membuka perniagaan di cawangan-cawangan baru. Jadi kita tambahkan cawangan. Kemudian bila kita ada banyak cawangan, maka orang akan kenal perniagaan kita. Dan ini boleh meningkatkan nilai perniagaan dalam industri yang kita ceburi. Contohnya kita adalah perniagaan burger, macam burger Ramli. Satu masa ketika dulu dia belum dikenali, tapi bila dia dah ada cawangan, dah jumpa kedai Ramli Burger dekat highway Pagoh tu kan, maka kita sudah nampak bahawa perniagaan kita sudah grow atau sudah bertumbuh. Okey. Pada kebiasaannya sebagai peniaga yang baru, kita akan cuba membesarkan dulu perniagaan. Okey, apabila kita dapat tingkatkan jualan, kita mempunyai duit, so kita lebih yakin untuk mengembangkan perniagaan kita. Kemudian sedikit demi sedikit barulah kita akan buka lebih cawangan. Okey. Jadi perkembangan teknologi maklumat ataupun ICT dapat membantulah kita untuk mengembangkan perniagaan kita, untuk memberitahu semua orang yang kita sudah grow, sudah besarkan perniagaan kita, dan dengan itu mereka boleh dapat apa yang kita jual dengan lebih cepat melalui kemudahan di internet. Alright. So, yang ketiga, faktor-faktor yang kita untuk VMO kita, iaitu memaksimumkan keuntungan. Apabila kita berniaga, tentulah kita cuba mendapatkan keuntungan yang maksimum. Okey, dengan segala sumber yang kita ada. Kita ada bahan mentah, kita ada modal, kita ada teknologi, kita sendiri yang dapat mengusahakan perniagaan kita dengan cekap. Maka dengan itu kita boleh menghasilkan maksimum keuntungan dengan meminimumkan kos. Right? So, ini adalah formula untuk mendapatkan keuntungan, iaitu jumlah hasil tolak jumlah kos. Jadi jumlah hasil bermaksud ialah hasil jualan kita lah. Okey, iaitu berapa banyak kita jual darab berapakah jumlah harga jualan yang seunit. Okey, jadi satu unit katalah kita jual RM5, kita berjaya jual 100 unit. Okey, so 100 unit darab RM5 satu, so itu adalah jumlah hasil. Kemudian jumlah kos. Okey, kos tetap tambah kos berubah. Kos tetap yang senang kita nampak ialah sewa perniagaan kita. Okey. Kos berubah ialah kemungkinan kos bahan mentah kita lah. Okey, bahan mentah. Contohnya kalau kita ialah perniagaan menghasilkan karipap. Okey, bahan mentah kita adalah tepung telur, inti karipap tu nak jadikan dia karipap. Itu ialah contoh kos berubah. Baik, kemudian mengira kos berubah, biasanya kita dalam bentuk satu unit berapa ringgit. Okey, katalah satu unit kos berubahnya satu unit katalah dalam RM2. Okey, ada berapa unit? Ada 100 unit yang kita hasilkan. Jadi 100 darab 2, jadi hasilkan karipap mempunyai kos bahan mentah kita ialah RM200. Alright. So ini cara kita untuk mendapatkan hasil. So kalau kita mendapatkan kos, jumlah hasil kita lebih daripada jumlah kos, kita akan dapat positif. Kalau positif tu maksudnya apa? Maksudnya untung lah, iaitu kita dapat untung yang
lebih, hasil yang lebih untung. So kalau jumlah hasil kita kurang, hasil kita kurang daripada kos, maka kita akan dapat jawapan negatif. So negatif tu maksudnya rugi. So di sini kita lihat iaitu kita dah cekap menguruskan produk yang kita jual, iaitu kita telah mampu memaksimumkan hasil dan meminimumkan kos. Jadi cara kita memaksimumkan untung ialah dengan cara mengurangkan kos ke tahap yang paling minimum. So contohnya kita berjaya mendapatkan pembekal bahan mentah kita pada harga yang sangat rendah. Okey, jadi kita dapat meminimumkan kos. Okey, kemudian kita dapat menjual produk kita dalam kuantiti yang sangat tinggi. Okey, jadi kita akan dapatlah keuntungan yang maksimum. Okey, so bila kita buat macam ni, maka kita dapatlah merancang untuk perniagaan, merancang dalam jangka pendek dan jangka panjang. Okey, sebab kita dah ada untung, dah ada duit, dah ada modal. Okey, kita dapat buat perancangan jangka pendek dan jangka panjang. Baik, jangka pendek ni pada kebiasaannya kita tak mampu untuk memaksimumkan untung. Mengapa kita tak mampu? Kerana pada masa ini kemungkinan kos pengeluaran kita adalah tinggi. Kita belum mampu menghasilkan produk kita dengan secara besar-besaran. So ini menyebabkan kos perniagaan mungkin tinggi. Okay, kalau kita beli bahan atau beli barang dalam kuantiti yang sedikit, so harga mungkin agak mahal. So ini menyebabkan kos pengeluaran kita adalah tinggi, mahal. Jadi ini menyebabkan kita tak dapat untung tinggi, sebab kita belum mampu beroperasi dengan cekap, tak mampu untuk membeli bahan mentah dengan banyak untuk mendapatkan harga yang murah. Okay, jadi kita tidak boleh dapat mampu lagi memaksimumkan keuntungan. Untuk jangka panjang pula ialah kita lebih mampu untuk menggunakan sumber kita dengan lebih cekap. Kita akan mengeluarkan lebih banyak pengeluaran, kita dapat membeli dengan lebih banyak secara pukal. So ini boleh memberi kita harga yang lebih murah. So dengan ini kos kita akan jadi lebih murah. Alright. So untuk kesimpulannya, untuk jangka panjang kita memang dapatlah memaksimumkan keuntungan dengan meminimumkan kos. Okey, seterusnya ialah untuk kita faktor-faktor yang kita kena pertimbangkan untuk mencapai VMO adalah daya saing, iaitu kemampuan kita nak kekal dalam industri kita. Adakah perniagaan kita mampu kekal terus beroperasi dalam industri yang kita ceburi? Kalau kita ialah perniagaan pakaian, adakah kita mampu bertahan dalam industri pakaian? Okay, jadi apakah faktor-faktor yang mesti kita pertimbangkan untuk kita berdaya saing dalam industri kita? Pertama ialah kewangan. Okey, kewangan kita mestilah stabil. Okey, iaitu bila kita kata tentang kewangan, ia bergantung kepada polisi dan sistem kewangan yang boleh berdaya tahan walaupun menghadapi masalah ekonomi. Contohnya dalam keadaan PKP sekarang, keadaan ekonomi yang tidak stabil, maka adakah kita sebagai perniagaan yang berdaya saing mampu untuk bertahan dalam keadaan sekarang ini? Okey, untuk kewangan ini kita boleh mendapatkan modal, sama ada kita keluar sendiri duit kita sendirilah, iaitu pembiayaan daripada pelaburan. Kita keluarkan duit kita sendiri sebagai pemilik perniagaan. Ataupun kita boleh buat hutang lah, hutang dengan bank ke, hutang dengan pihak kawan-kawan kita ke, ataupun dengan mak ayah kita ke, dalam bentuk hutang. So, sistem keuangan yang baik dan berdaya saing mestilah mampu mengurus risiko keuangan. Okay? Kemudian kita menggunakan duit kita dengan betul. Kita membuat jadual pembayaran semula dengan tersusun. Okay? Kita mesti patuh kepada jadual pembayaran semula. Kemudian peranan tabung kewangan. Kita mesti memastikan tabung kewangan digunakan untuk perkara yang betul. Kalau duit tu memang untuk
membeli bahan mentah, kita gunakannya untuk membeli bahan mentah. Kita mesti adakan prioriti ataupun keutamaan dalam memainkan ataupun mengurus sumber kewangan yang kita ada. Seterusnya ialah sumber manusia. Kita ada pekerja. Pekerja kita ni ialah orang yang bekerja secara fizikal. Kalau kita ialah kilang buat baju, mereka menjahit, memotong baju. Dan bidang kepakaran kemungkinan kita lihat accountant, ataupun kalau kita ada unit research and development, penyelidikan ada bahagian penyelidikan, kita ada pakar-pakar yang memberikan khidmat dalam perniagaan kita. So itu ialah sumber manusia. So sumber manusia ada golongan atasan, pengurusan atasan, pertengahan dan bawahan. So orang yang berada di atas itu biasanya adalah mereka yang membuat keputusan iaitu CEO, ketua pegawai eksekutif, pengarah urusan, pengurus besar. Sedangkan yang pertengahan ni yang menjaga bahagian bahagian pemasaran, bahagian pengeluaran, keuangan, sumber manusia. So itu sendiri ada pengurus bahagian masing-masing. Dan kalau kita lihat pengurusan bawahan ialah penyelia audit, penyelia jualan dan penyelia bahan. Mereka ini yang memastikan jualan dibuat, sistem mengikut standard yang telah ditetapkan, bahan tu ada. Jadi kita lihat dari sini Raja ini yang atas sekali, atasan, ketua pegawai eksekutif, di bawah dia pengurus-pengurus, dan di bawah pengurus adalah penyelia. Baik. Seterusnya kita lihat yang untuk kita mampu berdaya saing, kita mesti menggunakan teknologi sedia ada. Teknologi yang pertama yang kita lihat sini ialah dari segi internet. Kita boleh guna e-perdagangan ke, e-perniagaan ke, e-kerajaan, e-pemasaran dan segala yang ada dalam dunia internet. Jadi ini menyebabkan kita boleh menjual barang dengan lebih cekap dan cepat. Kemudian dari segi kita sendiri, dalam perniagaan kita sendiri, kita boleh menghasilkan produk-produk yang lebih cepat, dengan lebih cekap dan berkualiti menggunakan mesin-mesin yang berteknologi tinggi. Contohnya, tidaklah buat secara manual, kita ada mesin, mampu membeli mesin. Jadi kita lebih mampu berdaya saing dalam industri kita. So ini kelebihan kita lah. Jadi dalam jangka masa panjang kita dapat lebih bertahan dalam industri yang kita ceburi. Baik, seterusnya ialah faktor untuk kita fikirkan semasa membuat VMO ialah tentang share pasaran. Tentunya kita bermatlamat supaya semua orang pakai ataupun beli produk yang kita jual, yang kita hasilkan. So di sini kita lihat dalam contoh ini, iaitu ada 3 perniagaan. Kita ialah perniagaan maju sukan. Kalau kita dapat menguasai 60% dari pasaran sedia ada, satu Malaysia ialah 100%. So orang yang beli produk kita mungkin 60%. So produk yang jenama A, jenama B 35-15. So ini menunjukkan perniagaan maju sukan telah berjaya menguasai share pasaran yang terbesar, 60%. So ini kita kena fikirlah dalam penyediaan matlamat jangka panjang kita. So bila share pasaran kita besar, so insya-Allah kita punya pendapatan juga adalah lebih tinggi sebab kita boleh menjual dengan lebih banyak. Okey, seterusnya ialah kita kena fikir penyediaan VMO, visi misi objektif, mesti dah fikir tentang jualan. Jualan ini ialah jual beli antara penjual dan pembeli, di mana kita kata win-win situation lah. Maknanya penjual pun dapat faedah, pembeli pun dapat faedah. Kita yang menjual dapat untung. Kemudian yang pembeli pula dia akan dapat gunakan barang dan perkhidmatan yang kita jual. Dia puas hati dengan barang dan perkhidmatan yang kita jual. So untuk kita boleh membuat jualan ni, kita bolehlah guna pelbagai strategi jualan. Contohnya kita menggunakan jualan murah. Contoh masa nak raya, raya haji, raya Aidilfitri, raya China, Deepavali, semua raya lah kita boleh buat jualan murah. Kemudian kita boleh bagi harga yang murah, diskaun.
20% off, 30% off, 50% off. Okey, 90% pun boleh sesekali ya. Jadi itu kita boleh buat dalam strategi promosi. Kemudian kita boleh bagi sampel contoh produk ni, mungkin kita keluarkan khas. Contohnya kita niaga sambal lah contohlah, jadi kita packkan dia kecil-kecil, comel-comel, mini-mini tu kan, kita bagi orang rasa. Okey, ataupun kita jual biskut kan, kita pack sekeping kita bagi orang rasa. So yang ini orang akan lebih membelilah kalau dia berkenan dengan barang yang dia dah rasa. Ataupun kita boleh mengadakan peraduan. Okey, jadi belian, siapa yang beli dia boleh masuk peraduan dan menang hadiah yang lumayan contohnya. Okey, seterusnya kita mesti memikirkan tentang perkhidmatan yang kita boleh bagi kepada pembeli-pembeli kita. Apa yang mereka agak-agak suka. Mereka malas nak keluar ke kedai. Okey, tak apa, kita boleh buat jualan dalam talian. Okey, kita jual kat Shopee pun boleh, atau kita jual dekat media sosial pun boleh. Jadi diorang akan telefon, order, lepas tu kita pun kita hantar ke COD ke, ataupun kita gunakan perkhidmatan courier. Alright, so itu penjualan belian dalam talian. Okey, kita hantar kat rumah. Kemudian dia boleh bayar online ataupun dia boleh cash on delivery, COD, COD, cash on delivery, iaitu ataupun bahasa Melayunya bayar waktu terima. Okey, terima barang baru bayar. Kemudian yang bagusnya lagi, kita ada membaik pulih barang-barang yang rosak. Perkhidmatan selepas jualan, itu membaik pulih kalau ada barang yang rosak lah. So contoh-contoh perniagaan atas talian, Zalora, GoShop, Lazada, Wow Shop, Shopee. Okey, itu yang memang betul-betul atas talian lah. Okey, so itu saja untuk hari ini. Jadi nanti kita akan bincangkan latihan dalam buku teks. Terima kasih, bye.